Assalamualaikum dan selamat datang ke Nizaidi Channel. Tutorial kita kali ini adalah membuat dokumen baru pada Adobe Illustrator dan juga membuat penyimpanan reka bentuk yang kita hasilkan. Saya menggunakan Adobe Illustrator CS6. Jika ada yang lain, tiada masalah. Apa yang penting adalah pemahaman asas tentang penggunaan Adobe Illustrator. Adobe Illustrator merupakan salah satu produk keluaran Adobe yang popular dan sering digunakan untuk menghasilkan lukisan-lukisan vektor. Ia digunakan oleh pereka grafik untuk membuat lakaran seperti kartun, gambar rajah, carta, logo dan lain-lain. Illustrator menggunakan persamaan matematik, titik, garisan dan rupa untuk menghasilkan skala yang tetap tanpa merubah bentuk yang dipanggil vektor, sama ada dibesar atau dikecilkan. Ini merupakan paparan pertama setelah kita membuka perisian Adobe Illustrator. Untuk membuka dokumen baru, kita perlulah pergi kepada File, klik New ataupun gunakan shortcut Ctrl N. Di sini adalah paparan tetapan bagi dokumen baru, di mana kita perlu ataupun boleh mengubah nama, number of artboard, size dan sebagainya. Sebagai contoh, saya mengubah nama kepada design. Bagi number of artboard, kita tak perlu ubah, kita kekalkan kepada 1. Seterusnya adalah size bagi artboard kita, di mana di dalam Adobe Illustrator ini ada pelbagai size. Contohnya adalah letter, legal, tabloid, A4, A3, B5, B4 dan juga kita boleh customkan mengikut kesesuaian kita. Sekiranya kita memilih saiz A4, width dan height dia secara automatik akan berada di sini. Seterusnya kita pergi ke unit yang digunakan di dalam Adobe Illustrator, iaitu point, pikas, inci, milimeter, sentimeter dan pixel. Kebiasaannya kita akan memilih sentimeter ataupun milimeter. Untuk orientation, kita boleh meletak bentuk artboard kita sama ada menegak ataupun melintang. Sebagai contoh, saya tekan di sini untuk melintang, maka dia akan berubah dari segi width dan juga height. Sekiranya kita meletak keadaan dia adalah menegak, di sini width dan juga height juga akan berubah. Untuk saiz tadi, kita boleh ubah kepada saiz A3 sebagai contoh, dan saiznya akan berubah mengikut saiz A3. Tetapi saya menggunakan saiz A4 sebagai contoh sahaja. Okey, untuk top, button, left dan right kita tak perlu ubah apa-apa. Di dalam Advanced, kita boleh merubah color mode, sama ada menggunakan CMYK ataupun RGB. CMYK biasanya digunakan di dalam Illustrator ataupun dipanggil vector, manakala RGB digunakan untuk bitmap. Raster effect kita kekalkan kepada height dia yang paling tinggi adalah 300, ataupun kita boleh juga menggunakan medium 150 ppi ataupun screen 72 ppi. Setelah selesai kita membuat tetapan ini, maka kita akan klik OK dan terjadilah artboard bersaiz A4 di sini. Untuk penyimpanan, saya tunjukkan satu contoh di mana saya mengambil satu design ataupun reka bentuk yang telah siap digunakan. Saya pergi file, saya klik place untuk mengambil satu reka bentuk ataupun design. Ini adalah reka bentuk yang saya akan ambil. Saya klik place. Saya kecilkan design ini supaya masuk di dalam saiz A4. Untuk penyimpanan, kita boleh menyimpan di dalam file vektor ataupun bitmap. Bagi file vektor, kita perlu pergi kepada file dan save as. Di bahagian atas ini merupakan folder di mana perlu kita simpan. Seterusnya kita perlu merubah namanya.
file name. Contohnya saya ubah kepada contoh 1. Save of type adalah bentuk simpanan kita, sama ada menggunakan Adobe Illustrator, PDF ataupun EPF dan lain-lain. Selepas itu kita klik save. Seterusnya untuk penyimpanan file bitmap, kita perlu pergi ke file dan kita export design tersebut kepada file bitmap. Di atas ini adalah tempat simpanan ataupun folder. Seterusnya kita letakkan nama file. Sebagai contoh, saya letak contoh 2. Di bawah ini adalah save as type, iaitu jenis file bitmap yang kita perlu simpankan. Sebagai contohnya adalah BMP, JPEG, PNG, TIFF dan lain-lain. Apabila selesai kita mengisi nama dan formatnya, kita boleh klik save. Selesai sudah tutorial yang pertama kita, iaitu membuat dokumen baru dan juga membuat penyimpanan pada file Adobe Illustrator. InsyaAllah akan menyusul lagi tutorial yang kedua dan seterusnya. Sekiranya video ini memberi manfaat kepada kita semua, saya mohon subscribe, like, share dan komen sebagai tanda sokongan. Sekian, terima kasih.